apa pada pandangan kan, ataupun pada apa yang nak dia tanya. Ada kemuskilan sebelum cikgu cerita lah apa yang sepatutnya cerita. Dia tanya dulu, apa-apa rasa nak tanya tentang Sabir ni, macam mana boleh tamat 3 jam, kan orang berlatih silat bertahun-tahun, tapi Sabir ni dia boleh tamat, dia tamat dua, satu tamat mengkaji, tamat diuji. So silat-silat pun sama juga, dalam persiatan lain pun dia tetap dipanggil tamat mengkaji. Tamat diuji itu ialah semasa kita bertempur dengan lawan kita, itu baru kita tamat diuji. Okay. Tamat mengkaji ni kita telah mengkaji segala aspek tentang pergerakan, tentang dia punya konsep, tentang dia punya tipu hela, tentang dia punya tempur. Itulah tamat mengkaji. Kan? So silat-silat yang lain kebanyakan dia makan masa lah. Ada yang cepat juga kan, ada cepat, ada yang silat tamat seminggu pun ada juga. Ada yang tamat 40 hari, ada yang tamat bertahun-tahun, ada yang tak tamat, tak ada khatam. Kan? So macam-macam dia punya persepsi lah kan terhadap silat tu. So bergantung pada perguruan tersebut. So apa yang dalam Sabir ini kita menggunakan petua. Okay? Nanti cerita macam mana datang petua tu. So dalam bila petua ni, dan kita kena tahu dalam bertempur apa yang perlu kita buat. Itu kena tahu. Maksudnya dalam konsep tempur tu, apa yang akan berlaku, apa yang ada dalam tempur tersebut. Dalam kita bergaduh tu lah. So itu bila setiap pertempuran itu, kalau kita perhatikan atau kita buat dia punya analisa, setiap bertempur mesti pakai tangan. Pada dia musuh ataupun kita akan menggunakan tangan untuk menyerang ataupun untuk menangkis. Itu yang pertama. Kan? Tak ada pertempuran yang tak pakai tangan. Walaupun nasuhak, walaupun dia tak bergerak, dia tetap tolak tangan dia. Okay? So yang kedua, setiap pertempuran mesti pakai kaki. Mesti terselit kan. Maksudnya dia melibatkan lawan kita akan menendang, sepak terajang, sepak muka, sepak rusuk, sepak kemaluan, sepak peha. Maksudnya penyepak lah. Penendang tu mesti ada. Itu yang kedua. Yang ketiganya, dalam setiap pertempuran mesti ada cara menanti. Sama ada kita punya menanti ataupun kaedah musuh punya kaedah menanti. Mesti ada menanti. Kan? Bertempur mesti ada menanti. Yang keempat, mesti ada menyerang. Okay, menyerang maksud dia musuh akan gunakan tangan dia untuk menyerang tikam, tumbuk, tetak, pancung, okay, dan tendang. Mesti ada serangan lah. Dan yang paling mustahak, setiap pertempuran mesti ada langkah dia lah. Kan? Bila berlawan mesti ada melangkah. Kalau tak melangkah tu tak berlawan. Kan? Kecuali kita pakai ilmu macam nasuhak lah. Kan? Musuh melangkah, kita memang tolak angin lah. So kat situ ada dalam pertempuran, dia mesti ada langkah. Dia mesti ada tangan. Okay? Serangan tangan, mesti ada serangan kaki. Mesti ada menanti dan mesti ada menyerang. So 5 perkara ini. Yang mana ada pertempuran, tak kira tinju ke, taekwondo ke, silat ke, apa-apa, mesti pakai 5 perkara ni. So, apa yang dalam Tempur Sabir highlightkan ialah 5 perkara ni lah. Yang ini yang dipanggil sebagai rukun silat. Okay, rukun silat, kita kena tahu 5 perkara ni. So, contohnya, kalau kita tahu 5, musuh tahu 4, insya-Allah kita akan menang. Kalau musuh tahu 5 perkara ni, kita tahu 4, kita akan kalah. Kalau kita tahu 5, musuh tahu 5, insya-Allah akan seri. So apa yang nak kita tahu? Itu yang kat situ yang kita akan ceritakan apa yang perlu kita tahu dalam setiap pertempuran, dan kita akan ajar fizikal. Okay? Ini bukan pakai menurun, tak ada menurun, tak ada apa. Bukan kita seru, tak ada. Dia pakai petua fizikal. So yang pertama kita akan ajar langkah Sabir. Okay, di manakah yang dikatakan ataupun apakah yang dikatakan sebagai langkah Sabir? Langkah bertempur. Situ dia punya rahsia pertama. So kena belajar langkah tempur, langkah Sabir. So apa dia? Itu akan dicerita dalam bingkai nanti. So langkah itulah yang memudahkan, akan mempercepatkan kita punya tindak balas kita. Langkah. So dalam persiatan yang lain, kebanyakan bila belajar melangkah pun kadang makan masa. Nak bagi mahir dia memang melangkah. So dalam Tempur Sabir ni insya-Allah kejap ni. Tambah kalau kita dah ada asas silat, lagi cepat. Cikgu pernah ajar
peserta yang dah ada basic silat, personal coaching, dia ada basic silat 2 jam settle. 2 jam habis. Okay. Kalau yang tak ada basic silat, kalau dalam kumpulan, kita start pukul 9, dia akan habis pukul 4 petang. Ataupun 3 petang. Tengok keadaan lah. Kalau ramai yang tak reti bersilat, pukul 4 petang lah. Sebab kita nak latih tubi bagi dia mahir. Makna dia, dalam bengkel dalam kelas nanti, kita akan pastikan setiap pelatih itu mahir dan menguasai asas. Okay, menguasai perlukan dia tahulah. So balik dia kena berlatih. Maksud dia, habis pada kursus, habis kelas, dia dah tahu dah apa yang perlu dia buat. Dia dah tahu dah. Orang kata kalau nak suruh berlawan pun, one by one boleh lawan lah lepas tu. Tapi sebab kita nak menguasai dia punya kepantasan, nak kuasai dia punya kemahiran, maka kita kena berlatih setiap hari. Dan latihan setiap hari pun tak lama. Paling-paling malas pun kata, kita akan buat 5 minit sehari je berlatih. Ada benda nak latih tubi. Okay? Tu paling malas lah. Kalau kita ada masa lapang lagi banyak, lagi bagus. Kan? So kalau untuk nak latih tubi je, kita perlukan 5 minit sehari. So kata kalau dari segi aspek ilmu ni, kalau kita berlatih paling kurang pun 21 hari, ataupun 40 hari, ataupun 44 hari, insyaAllah kita akan sebati dengan ilmu tersebut. So kita belajar, ulang kaji masa yang pendek ya. Dan kalau boleh kita buat tiap-tiap hari selama 40 hari. Sebab apa? Sebab kita nak skill tu kita kuasai secara tak sedar. Ataupun cara minda bawah sedar. Kita nak kuasai itu. So kita berlatih perlahan. Kan 1 5 kali, insyaAllah 40 hari tu kita dah kuasai lah. Tapi kebanyakannya, kalau kita malas nak berlatih sebab terlampau senang, bila malas berlatih kita ingat tapi tak menguasai. So dalam bertempur, kita perlu kuasai skill. Bukan tahu. Tahu tak guna. Kita tahu dan kuasai. So nak kuasai, kita kena berlatih. So yang pertama kita akan ajar langkah sabil. Langkah bertempur. Macam mana langkah tempur tu? Okay. Yang kedua, kita akan ajar pemati serangan tangan. Sebab musuh akan gunakan tangan. So kita kena belajar pemati serangan tangan. Okay. Dalam silat-silat yang lain, saya bukan nak apa, bukan nak perkecilkan apa silat lain. Cuma nak bezakan. Okay. Macam silat lain tu tak apalah. Itu dia menjara kan. Kita tak kisah. Cuma kita nak membezakan. Dalam silat lain, satu tumbukan, kalau bayar gayung ke bayar apa kan, satu tumbukan, tumbuk melangkah itu, kita akan ajar, kalau kita sebagai guru, ataupun kita sebagai pelatih, satu tumbukan, tumbuk melangkah, kita akan diajar dengan pelbagai jenis elakan. Kan, kalau gayung ada 7 elakan kan. Yang basic. Tu kita akan diajar dengan elak pukul, dengan pukulan, dengan kuncian. Hanya dengan satu gerakan musuh yang tumbuk melangkah, yang hanya kita guna dalam gelanggang. Tapi kat gelanggang tak pakai pun tumbuk tu. Tapi kita berlatih sampai 21 buah, 40 buah. Hanya dengan satu tumbukan. Itu baru tumbukan melangkah. Tak tumbuk lain lagi, tak tumbuk tinju, tak masuk siku. So bayangkanlah, kalau satu tumbukan kita terpaksa berlatih 21 buah untuk mahirkan, so berapa masa kita perlukan untuk nak mahirkan pukulan ataupun kuncian. Tapi dalam sabil, untuk serangan tangan, yang pelbagai, tak kira dia nak main siku ke, nak pelempang ke, nak tumbuk ke, nak tikam, kita hanya belajar 2 perkara je. 2 perkara itu cara untuk mematikan serangan lawan. So serangan macam mana pun dia guna tangan, tak kira dia nak menetak ke, memarang ke, menebas ke, menikam ke. Kita ada hanya belajar 2 perkara je. Ini bila dah tahu, kita kena mahirkan. Mahir itulah kita kena buat selalu. Bila dah mahir, senang. So bila musuh menyerang tangan, kita hanya ingat 2 perkara je. Tapi bila kita dah biasa buat, bila kita dah biasa berlatih, kita akan kuasai je lah. So musuh pakai tangan, kita boleh settlekan sekelip mata. So dalam sabil, kita akan ajar peserta supaya jadi pantas. Dalam sabil, 1 saat itu lama. So kita kena kurangkan jadi setengah saat. 1 saat tu kira lama. Masih dianggap lama. So yang kata laju tu ialah setengah saat. Sepantas, sekelip mata. Itu berpantas. So kalau kita lewat sesaat,
kita akan kalah. Dalam pertempuran, kita lalai, kita lewat, kita akan kalah. So kita kena pastikan setiap gerakan kita mesti pantas, mesti padu. So untuk asas untuk pemati serangan tangan, kita akan belajar dua perkara. Okey, dua perkara je, senang. Kemudian dalam tangan juga kita akan belajar kaedah untuk menggunakan senjata. So kalau nak tahu silat itu silat tempur ataupun silat mainan kawan, okay, senang je. Kalau silat yang jenis tempur, dia akan mengajar first langkah, yang kedua terus ajar senjata. Itu silat tempur. Okay. Kalau silat yang baca tangan kosong, last kali baca senjata, itu bukan tempur. Tempur dia pada akhirnya, pada senjata tu. Yang lain tu dia panggil sebagai bela diri. Waalaikumsalam kawan. Okay, bela diri. So kita akan ajar bagaimana kita boleh mahir menggunakan pelbagai senjata. Okay, ingat kita punya tajuk ialah tempur. Fisabilillah. So bila kata tempur, setiap kali pegang senjata, kita punya objektif ialah memusnahkan lawan. Itu kena ingat. Okay. Sebab tu kalau tengok pendekar-pendekar, mereka jarang menggunakan senjata walaupun ada. Okay, pendekar-pendekar yang hebat, mereka tak guna senjata. Okay, sebab apa? Dia tak nak bunuh. Bila musuh menyerang, mereka cuba nak ajar musuh sebut supaya jangan buat. Dia akan main supaya kita nak insafkan musuh. Okay, ketukkanlah sikit apa semua kan. Kalau musuh pakai senjata pun, mereka cuba elakkan pakai senjata. Masih lagi nak, orang kata nak tabiah musuh sebut. Jangan buat, jangan buat. Bila dia keluar senjata, dia hanya cuba nak luka je. Tapi kalau musuh beria nak bunuh kita, sama dalam bertempur lah. Kalau kita bertempur, contoh bertempur dengan China, dengan India, masa darurat nanti. So target dia ialah untuk bunuh kita. So bila pegang senjata, target kita boleh lah untuk memusnahkan lawan. So bila pegang senjata, target kita musnahkan lawan. So dalam sabil, kita akan ajar petua memegang senjata. Apa jenis senjata? Sama ada kita pegang gerambit ke, pegang pisau ke, pegang parang ke, pegang tongkat ke, pegang tekpi ke. Kita sebelum pegang senjata, kita pegang dulu petua senjata. Bila pegang senjata, insya-Allah kita akan senjata tak makan tuan. Okay. Dalam untuk petua senjata pun, kalau betul-betul kita dah biasa bersilat, tak sampai 5 minit pun boleh mahir dah sebenarnya. Okay. Kita boleh mahir dah tak sampai 5 minit. Cuma kita nak kuasai kemahiran tersebut, kita kena berlatih. Okay. Lepas dah ajar petua, terus main. Sebab kepantasan kita ini bukan datang pada latihan. Kepantasan datang pada petua. Tapi latihan untuk menguasai kemahiran. Okay. Latihan kita buat hari-hari itu untuk kita nak kuasai skill tersebut. Tapi kepantasan datang daripada petua. Tahu petua, kita akan pantas. Okay. 1 saat tu lambat, kita kena buat setengah saat ataupun 1 detik. 1 saat 2 detik. Dia kata dan 1 dan 2. Itu 1 saat. 2 detik. Tapi kita nak 1 detik. 1. Dan dah sampai dah. Tu nak. So, dalam tangan itu, kita akan belajar 2 pemati tangan dan 1 petua senjata. So, sebelum pegang senjata, pegang dahulu petua senjata. Bila pegang senjata, insya-Allah senjata kat tangan untuk memusnahkan lawan. Senang cerita untuk bunuh. Habis cerita. Okay? Kalau bertempur, tak ada masa dah. Ada kita dibunuh atau kita membunuh. So, membunuh di kala ini bahaya. Okay? So, jangan bunuh sekarang. Membunuh di satu masa nanti akan berpahala. Masa bila? Masa fisabilillah. Masa kita diarahkan untuk memperjuangkan, mempertahankan Islam, kita berjuanglah. So masa itulah bunuh itu berpahala. Tapi membunuh sekarang ini, dia datang kemudaratan lah. Okay? Membunuh kali ini, bala. Membunuh satu masa nanti akan berpahala. So kita kena jangan, bila belajar, jangan kita sewenang-wenang gunakan tanpa sebab. Besok terbunuh orang, kita akan jawab. Nama pun fisabilillah, bertempur sabil. Okay? So kita dah tahu, pertama kita akan ajar kongsi petua melangkah, petua langkah sabil, langkah tempur. Yang keduanya pemati tangan, ada 3 perkara sebenarnya. 2 dalam untuk mematikan serangan lawan.
Satu ialah petua memegang senjata. Itu dalam pemati tangan. So bila musuh menyerang pakai tangan, kita belajar petua matikan tangan. Ada dua petua. Okay. Kemudian dalam pertempuran juga, musuh akan menggunakan kakinya. Sama ada sepakan bawah, sepakan ke lutut, sepakan ke peha, sepakan ke kemaluan, ke rusuk dan sebagainya lah. So bila untuk mengatasi masalah ataupun mengatasi serangan lawan menggunakan kaki, dalam sabit kita akan ajar empat kaedah. Berbagai kaedah tu maksud dia, bagaimana kita nak atasi serangan ke muka, serangan sepakan ke muka, sepakan ke rusuk, sepakan ke bahagian kemaluan ataupun peha, sepakan ke bawah. So ada 4 jenis sepakan yang biasa dibuat. So kita akan belajar 4 kaedah, 4 petua untuk atasi masalah sepakan tersebut. Okay. Itu belajar. Tak susah pun. Dalam 4 ni pun kita buat satu perkara, satu latihan tubi untuk 4 perkara ini. So maksud dia kita akan ajar peserta untuk hidupkan tangan dan kakinya. Okay, so bila musuh serang dengan kaki, kita akan ajar bagaimana petua mematikan serangan kaki. Ya tak kira laju mana pun. Sebab kita pun berlatih juga. Musuh berlatih juga. So kita jangan underestimate musuh. Okay, jangan pelekehkan musuh. Musuh berlatih, kita berlatih. Kalau musuh berlatih, kita tak berlatih, lauk. So musuh berlatih, kita pun berlatih juga. Supaya kita dapat menguasai skill-skill dalam pertempuran. Baik, kemudian dalam bertempur, musuh ataupun kita akan menanti serangan lawan. So setiap perguruan ada kaedah-kaedahnya. Okay, kaedah menanti. Contoh gayung ada kaedah dia, cekak ada kaedah dia. Okay? Silat-silat pulut ada kaedah dia. So masing-masing perguruan ada kaedah. Tetapi kena tahu di manakah kaedah menanti dalam rahsia tempur. So menanti, bila nak bertempur, ada kaedah menantinya. Apa keperluan kaedah menanti? Apa keperluan menanti? Sebab daripada menanti itulah akan menyebabkan kita akan pantas. Itu katakan petua. Kaedah menanti yang betul menyebabkan kita akan pantas bertindak balas. Kalau salah cara menanti, kita akan lewat. Walaupun sesaat, lewat sesaat mana kita akan membahayakan diri kita. Sebab kita kena bayangkan, kita kena fikirkan musuh bukan alang kepalang. Okay? Musuh bukan bodoh, tapi musuh pun belajar, musuh pun berlatih. Okay? Tengok musuh berlatih macam mana, tengok macam mana master taekwondo berlatih, master karate berlatih. Kan? Gila-gila orang berlatih. Bersungguh-sungguh sebab dia nak kuasai. So kita pun kena berlatih lah. So kalau sama berlatih, siapa yang pantas, dia akan menang. Itu je. Siapa pantas, dia akan menang. Itu dia. Dalam bertempur, kita akan ajar bagaimana menanti yang sebenarnya dalam konsep bertempur. Okay. Kemudian, yang akhir tadi, bagaimana kita nak menyerang lawan. Macam mana cara tumbuk yang sebenarnya. Kalau kita tumbuk kat gelanggang tu, kita belajar tumbuk macam tumbuk melangkah. Tapi bila reality tak pakai pun benda tu. Okay. Masa reality tak ada orang tumbuk style dalam gelanggang. So tak jadilah kisah-kisah tangkap menangkap. Tak ada kisah combat-combat. Jadi apa? Jadi kisah cowboy je lah. So dalam bertempur tak tumbuk melangkah. Dia tumbuk macam mana? So macam mana kita nak menumbuk lawan? Cara bertempur. Macam mana kita nak tikam lawan? Cara bertempur. Kan? Ada kita baca tadi petua senjata. Kita gunakanlah. Bagaimana kita nak menetak lawan? Okay. Menetak ni kalau salah cara, yang biasa kita belajar dalam persilatan, yang tengok-tengoklah, biasa yang kita belajar dalam mana-mana persilatan, kaedah itu akan membahayakan diri kita. Sebenarnya. Kaedah itu akan membahayakan diri kita. So, bagaimana cara menetak yang sebenarnya? Dan bagaimana cara menendang yang sebenarnya dalam rahsia tempur? Walaupun kita dah tahu menendang, tapi kita kena upgrade sikit cara menendang yang betul. Menendang betul. So, 5 perkara ni lah. Langkah sabil, pemati tangan, pemati kaki, rahsia menanti, rahsia menyerang. So ini dipanggil sebagai rukun silat. Sebab dalam Islam ada rukun. Tak tahu rukun, tak sempurna rukun, tak sah. Dalam iman ada rukun. Dalam solat ada rukun. So di manakah rukun silat? Ini dia.
So apa yang berlaku kalau tak cukup 5 rukun? Kan apa yang berlaku? Bukan tak sah. Maksudnya kalau 5 rukun tak cukup, kita tak tahu. So kita pincang salah satu, kita akan mudarat. Kalau musuh tahu 5, kita tahu 4 saja, kita akan mudarat. Kalau musuh tahu 3, kita tahu 4, mungkin akan selamat. Kalau musuh tahu 5, kita tahu 5, akan diseri. Itulah konsep di mana berlakunya kalah, menang dan seri dalam bertempur. So, sebelum kita nak berlawan, kita kena tahu di mana silap kita. Okay? Dalam bertempur. So, kita kena kaji di mana silap aku. Silap kita, balik pada 5 rukun tadi. Tengok betul tak kita buat? Betul tak langkah kita? Betul tak pemati kita? Betul tak menanti kita? Betul tak serangan kita? Kena tengok. Kalau kita serah pun salah, bermakna kita akan membudaratkan diri kita. Tak kira lah. Tak kira kita dah belajar silat 40 tahun ke, kita ni tok guru silat ke, ataupun kita dah belajar 200 guru silat ke, tak kira. Sebab sama je. Belajar 100 guru ke, seorang guru ke, 40 guru pun tetap dia akan gunakan melangkah, tetap dia akan guna serangan tangan, tetap dia akan guna serangan kaki, tetap akan menanti, tetap akan menyerang. Tak kira guru, macam mana hebat pun macam mana, dia tetap pakai sama. So kalau tahu pemati dia, insya-Allah. Tu kisah tentang rukun silat. Okay, yang dia punya main point tu lah dalam kita mengajar. So bila dapat konsep benda ni, insya-Allah senang lah cerita. Kemudian kita kena tahu juga kadang-kadang musuh bukan alang kepalang. Musuh pakai kebatinan, musuh pakai sihir, musuh pakai pendamping, musuh pakai jin, musuh pakai hantu raya. So macam mana kita atasi masalah ini? Bila kita berhadapan dengan musuh pakai benda pelik-pelik ni, apa perlu kita buat? So, dalam bab ini, dalam sabir kita akan ajar ilmu usul dan ilmu hikmah. Ada kaedah dia. Mana dia ada kaedah, dia pakai ilmu usul, ilmu hikmah dan petua. Okay? Dia bukan amalan. Okay. Bab amalan ini ialah kita diberi sesuatu amalan. Contohnya kita katalah guru kita kata, okey, kita kena baca Al-Fatihah. Ini contoh Kata kita kena baca Al-Fatihah 1 hari 7 kali selepas maghrib. Selama 44 hari. Itu amalan. Kita kena buat. Habis kita akan diizahkan. Itu amalan. Tapi hikmah ni, kita baca ayat, kita faham maksud, kita ada penyerahan, kun faikun. Itu hikmah. Petua pula, ada petua-petua lah. Ada petua dan ada usulnya. Itu benda itulah. Jadi kan siapa yang macam Wan dah belajar ilmu usul, dia tahulah. Dia punya pembahagian tu. Ilmu usul, petua dan sebagainya. So kita akan ada tapi tak ada amalan. Tak ada amalan. Kita pakai Quran tapi tak ada amalan. Maknanya tak ada dah saya suruh baca 1 hari 40 kali, tak ada. Maknanya kita baca sebab kita nak ingat ayat tu. Kemudian kita nak faham ayat tersebut. Ada kaedah dia, baca, faham, yakin, jalan. Itu je. So kita buat preparation berlawan dengan musuh yang pakai fizikal dan pakai ilmu-ilmu yang pelik-pelik. Barulah kita lengkap, kita guna 2 tangan. Kan kalau kita hanya guna kebatinan sahaja, tak lengkap lagi. Sebab kadang-kadang mungkin tak jadi. Kalau kita hanya guna fizikal pun tak lengkap juga. Kadang-kadang mungkin musuh pakai sihir. So kita kena belajar dua-dua. Ilmu untuk fizikal dan ilmu untuk menentang benda-benda yang pelik-pelik ni. Itulah kita akan jalan dalam silat sabir sebenarnya. Okay, ada soalan nak tanya tentang ni? Silakan kalau ada soalan nak tanya tentang rukun silat dan juga betul-betul untuk atasi masalah-masalah mainan-mainan kebatinan ni. Jelas, Amir? Okey. Setakat yang jelas cikgu. Okay. So bila kita dah belajar benda ini, barulah kita akan nampak kenapa silat yang lain tu dia makan masa panjang untuk khatam, untuk tamat. Dan ada silat yang tak akan khatam pun. Kita akan tahu, oh patutlah silat lain lambat khatam, lambat tamat. Sebab ada sebab dia. Okay? Itu yang pertama kita akan tahu. Okay? Jadi bagaimana kita ni orang kata ibarat buat rumah makan masa yang panjang. Tapi meruntuhkan rumah kejap je. So kita inilah ibarat kita nak runtuh rumah. Mana dia pemusnahan lah. Kan? Pemusnahan. Itu ilmu tempur. So insyaAllah
Jika disuluh akan terang, kan? Jika dipelajari akan faham. Itu dia. Dan bila kita ada ilmu ini, takuti ilmu akan takabur, kan? Sesungguhnya ia racun diri. So dalam ada ilmu, walaupun terasa kita dah dapat ilmu ni, jangan underestimate musuh punya kekuatan. Jangan pandang lekeh, jangan pandang hina pada musuh. Walaupun dia salah, pada kajian kita dia salah menanti apa semua, tetap kita menunggu dalam keadaan penyerahan. Okay, jangan underestimate, jangan lahir sifat bermegah. Kerana insan tiada yang gagah. Okey, itu yang paling mustahak. Okay, takutilah olehmu bermusuh sama muslimin. Bukan kerana takutkan gagahnya, tapi takutkan hukum Allah. So bila ada ilmu ni, jangan kita nak berlawan dengan orang-orang Islam pula. Buat apa nak lawan kan? Kita tak payah lawan orang Islam. Kan? Islam tu saudara kita. So kadang-kadang orang dah bayar silat, cek gaduh dengan orang Islam, orang kafir tak wani. Kan? So takutilah kita bermusuh sama muslimin. Bukan sebab gagah dia, tapi takutkan hukum Allah. Sebab kita kena berdamai, kita kena bersatu, kita kena apa dengan sama muslim. Tu dia. Okay? So orang kata jika berlangkah kanan bukan pasti menang. Jika berlangkah kiri bukan pasti kalah. Tapi berkat ikhtiar insya-Allah. Maksudnya bukan langkah kanan tu boleh menang, tak ada. Ikhtiar dan ada penyerahan, insya-Allah kita akan berjaya. Itu dia. Okay? Tu kisah tu antara kata-kata hikmah lah dalam sabit yang Tok Guru dapat. Okay? Jika musuh mahu dikalahkan, janganlah kita berpecah belah. Dan jalankan ikhtiar dan berserah kepada Allah. So nak menang, kita kena bersatu. Jangan pecah belah. Bila pecah belah tu yang kita akan kalah. Sebab kita maki lawan. Melayu ni sebab berpecah belah yang kita kalah. Kan? Tak bersatu hati. Satu tak bersatu hati, satu lagi dengki menengki. Itu dia. Okay? Di mana seteru Allah, di situlah haluan pedangku. So kita ni, bila fi sabilillah, kita akan pastikan musuh-musuh Allah akan ditewaskan. Mana dia kita akan pergi dengan keyakinan kita akan mempertahankan agama Islam demi Allah. So mati syahid. So di mana musuh Allah, di situ dah pedangku hunuskan. Maksudnya kita akan menghunus pedang hanya untuk musuh-musuh Allah sahaja. So membunuh di kala ini bala, di satu masa akan berpahala. So jangan cari penyakit, jangan bunuh orang ketika ini. Belum sampai lagi suruhan jihad, jangan cari penyakit. Okay? Nanti masuk lokap, masuk penjara pula. So sampai masa je akan berpahala. Masa bila? Masa perang lah antara Islam dan kafir. Kan kita buat persiapan. Bukan kita nak perang, tapi mungkin kita akan lalu keadaan tersebut. So kita buat persiapan lah. Kan? Mungkin orang kafir akan memberontak ke, orang kafir buat panggil gila. Kita ada persiapan. Persiapan apa? Persiapan perangan. Persiapan tempur fi sabilillah. Bukan silat lain tu tak bagus. Boleh belajar. Cikgu banyak silat lain. Kan? Cikgu belajar asalnya, cikgu belajar sabil. Asalnya. Tahun 1983. Gayung 85. Walaupun dia bayar sabil, tapi dia bayar gayung juga. Sebab saja nak belajar. Kan? Nak banyakkan ilmu. Kan? Tu je. So kalau bertempur, memang cikgu pakai sabil lah. Tak akan pakai gayung. Sekarang terang je. Kan? Gayung ni untuk nak belajar, untuk nak disiplin diri kita. Sebab dia punya perjalanan tu rumit, payah, kita kena kental, kita kena apa. Itu melatih cikgu punya hidup. Dalam gayung melatih hidup cikgu. Supaya hidup dengan kental, kan. Tabah. Tu. Okay. Dalam sabil, walaupun dia kejap, 2 jam ke 6 jam, kita tetap ajar tauhid. Dan kita tetap ajar supaya murid-murid sabil ni tauhid pada Allah Ta'ala. Ada penyerahan. Itu kita perlu utamakan. Macam mana hebat pun, macam mana apa semua, tetap serah pada Allah Ta'ala. Jangan pandang kita punya kekuatan. So kita selalu pesan lah, supaya kita nak kan bila berperang esok, kita mati syahid. Bukan sebab mati dengan kita bongkak, sombong. Bangga dengan ilmu kita. Okey, itu yang pertama lah yang cikgu boleh terangkan tentang silat sabit ini. Baik, asal usul dia. Okay, asal usulnya, silat ini diasaskan oleh Haji Nurul Zaman bin Haji Ahmad Adam. Okay. Bermula di Kuala Kangsar lah, tahun awal 70-an lah. Okay. Masa tu umur dia dalam 20-an. Umur Tok Guru ni.
Okey, Haji Nur Zaman ni dia asalnya daripada silat cekak Minangkabau. Dan silat keturunan yang hanya diajar oleh tok dia kepada dia punya keturunan sahaja, silat cekak Minangkabau. Silat cekak Minangkabau pun dia punya kelajuan dia, yang cikgu tengok sendiri, yang dicakap oleh Tok Guru lah, 1 minit 60 pukulan. Macam orang kata jenis main macam buah pukulan lah, laju. Dan Haji Nur Zaman ni pula, dia merupakan kata kalau dalam kumpulan tu dia top student lah. Dia pelatih pesilat yang ganas. Main ganas, dia memang kasar lah. Seorang tak nak main dengan dia. Orang tak nak main dengan dia. Sebab kan main dia main kasar. Betul Zaman. Walaupun, dan akhirnya yang ngajar silat cekak Minangkabau ni tok dia. Tih Jaafar yang ngajar pada Haji Nur Zaman. Tok dia. Dan dia tanya pada tok dia. Dan satu soalan dia, tok dia. Dia kata, Tok, silat ini ada penamat tak? Tanya tu. Tapi tok dia jawab, silat ini tak ada penamat. Silat bukan silat sabit, silat cekak Minangkabau. Silatnya. Dia kata, mana boleh? Ni Haji Nur cakap balik lah, tok dia pada guru dia kan. Guru dia, tok dia. Okay? Mana boleh? Benda yang baru, mesti ada akhir. Ada mula, ada akhir. Okay? Yang baru akan binasa. So, bila ada mula, mesti ada tamat. Macam tak ada tamat. Kan? Tapi bila tok guru kata tak ada, dia pun ambil keputusan, dia pergi jumpa seorang ustaz dekat kawasan Lubuk Merbau, Kuala Kangsar tu. Dia belajar cara nak solat hajat yang sebenarnya. Tu kisahnya. So dia semayang hajat lah. Dan tok guru tu ajar, dia ajar lah semayang hajat. Dapat semayang hajat, dia minta satu kat Allah. Ya Allah, kau tunjukkan aku penamat segala silat, penamat segala kuntau karate, penamat segala self defense. Dia minta kat Allah, hari-hari dia buat. Minta Allah tunjukkan dia bagaimanakah penamat segala persilatan. Dan dia mimpi. Mimpi pun dia, ilham pun dia. Okay? Dalam mimpi, dia mimpi berlawan. Dia dapat soalan-soalan. Ada soalan nanti dalam buku ni ada soalan ya. Soalan dia dapat. Tiba-tiba contoh dia kata kan. Dia tengah termenung, dapat ilham. Dapat soalan. Kita tanya soalan. Kalau aku kata aku berguru 100 guru. Kalau kita 1 guru tu dah hebat lah. Tetapi musuh belajar 200 guru. Kan? Kita kata kita 1 guru, 100. Rupa musuh 200. Lagi banyak. So apa yang perlu dikaji kat sini? Dalam soal bertempur. Tu dia. Apa yang perlu dikaji? Itu soalan-soalan tanya. Kan? Kita berlatih silat bertahun-tahun lamanya. Tapi bertempur kejap je. So di manakah dia punya rahsia untuk belajar yang kejap tapi bertempur pun kejap? Di manakah rahsianya? So bila dia dapat soalan-soalan yang pelik-pelik tu, yang menyebabkan otak dia berfikir, betul Allah bagi ilham, dia dapat membayangkan jawapan dia macam ni. Macam ni. Macam ni. Macam ni. Macam ni. So, dia kumpulkan jawapan tu, yang dia dapat ilham tu dikumpulkan, dia create. Daripada soalan tadi tu adalah langkah di manakah langkah sabil, kalau musuh menyerang pakai tangan, tetak, siku, apa semua, apa nak buat. So, dia pun jadilah rukun silat yang 5 tu. Okay. Lepas tu nak test silat tu, dia ajar adik dia pula. Dia kongsi dengan adik dia, okey, dia ajar adik dia, dia ajar adik dia silat sabil. Maksudnya tak ada sabil ni, tak ada silat. Dia ajar yang betul dia belajar lah. Yang dia dapat ilham tu. Kemudian dia pakai silat cekak Minangkabau. So dia serang adik dia pakai petua sabil tu. Dan adik dia menang. Dapat atasi dia punya serangan dia. Dia pun seorang yang ganas kan, main pun laju. Lepas tu dah kata dia tengok macam tu, dia yakin Allah kalau bagi bukan calang-calang. Bila kita minta ke Allah, Allah akan bagi yang the best. Tu dia yakin kat situ. Okay, mana dia ilmu ni Allah bagi, dia minta ke Allah, Allah bagi ilham semua. Dia rasa ni the best punya ilmu. Dia pun minta izin kat tok dia, Tok Jaafar, dia minta izin nak kembangkan silat ini. Dan saya kata sebab silat ini pantas, sesuai untuk bertempur, maka dipanggil sebagai, dulu dipanggil silat cekak sabil. Dia gunakan nama cekak Minangkabau tu, dia ambil cekak dan sabil. Tapi masa tu tahun 70 ada isu pula. Isu dengan silat cekak Malaysia. Cekak bukan Malaysia, silat cekak kan. Dia isu sebab pakai nama, dia kata pakai nama cekak. Padahal Haji Zaman pakai nama cekak, asal cekak Minangkabau. Dia tulis cekak sabil. Tapi sebab diorang tak bagi,
diorang macam marah, dia pun tukar nama. Nama silat Sabil Sri Indra Sakti. Sebab tahun 70-an, silat ini bernaung di bawah Majlis Kebudayaan dan Latihan Sri Indra Sakti Perak. Dia penaung dia kerabat diraja lah, kerabat Sultan Perak. Dan tahun 74, semua guru silat di Perak dipanggil oleh almarhum Sultan Iskandar Shah. Masa dia punya keputeraan dia panggil untuk buat silat, demo sebagainya lah. So setiap guru silat ni, almarhum Sultan Idris bagi satu keris, dipanggil keris semangat, dan watikah pelantikan boleh mengajar silat ini dalam Perak tanpa halangan. Itu watikah yang Sultan bagi sendiri. Zaman tu mana ada pertubuhan kan, pertubuhan pun ada tak banyak pertubuhan pun. Silat pun tak banyak pertubuhan pun, ada silat rayung, lincah tu kan. So dia bergerak di bawah watikah lantikan daripada Sultan dan juga keris semangat sebagai dia punya punca kuasanya. Itu dia ajar sampailah hari ni. Dan the bestnya, bila Tok Guru ni, dia mula mengajar umur dia 21 tahun. Bayangkanlah umur 21 tahun mengajar silat. Kemudian dia keluarkan iklan dalam akhbar muka surat tengah yang besar-besar tu. Jadi bayangkanlah orang baca silat tamat 3 jam. Boleh mahir main senjata dalam masa 5 minit. Orang fikir macam betul ke? Ke pakai jin, dampingan. So orang nak tahulah. Kan? Dia punya promosi tu macam pelik-pelik kan. Dia tamat 3 jam lah apa. Orang pelik. So orang datang lah. Bila iklan, okey dia buat kat sini orang datang. Dan zaman 70-an, yang datang bukan jalan-jalan macam kita. Yang datang tu Tok Guru silat. So, kata betul ke budak ni? Ya, umur 21 tahun, nak ngajar orang tua kan. So, dia cabar. Dia cabar, Alhamdulillah, tak pernah kalah je lah. Dan masa cikgu bayar tahun 83, silat ni tahun 73, 72 kot. 73 rasanya. Sebab 74 dia dah jumpa menghadap ke Sultan. Dia bayar 83, masa dia bayar 83 tu, dah ada 150 Tok Guru silat yang belajar silat ni. Bukan sekarang ni Tok Guru ya. Sekarang ni Tok Guru ni menang pertandingan dia Tok Guru dah. Dulu ni Tok Guru lain. Tok Guru dulu memang Tok Guru silat betul. Macam kita sekarang lah yang Tok Guru silat betul memang hebat semua kan. Termasuklah yang ada taekwondo-nya, yang ada karate-nya, daripada ATM sebagainya lah. Cuma orang Melayu lah, tak ada orang Islam, tak ada orang kafir pun. So dah ada 150 orang Tok Guru silat yang cabar Tok Guru dan kalah, diorang masuk. Jadi maknanya dia, segi orang kata bukti tu, itulah buktinya kan. Tapi sebabkan Tok Guru silat Sabil ni dia low profile, ada nama Sabil ni tak berkembang lah, tak berapa orang tahu. Kan dulu banyak buat iklan dalam surat khabar tahun-tahun 70-an 80-an, betul tak ada dah. So cikgu dia amanahkan untuk mengajar. Cikgu belajar tahun 83, tahun 91 cikgu dapat amanah untuk mengajar silat ini. Dalam ramai-ramai anak murid dia yang beribu-ribu tu, yang boleh mengajar, cikgu anak murid seorang je. Kemudian anak dia Nazir, ada dekat Terengganu. Nazir pun tak mengajar apa sebenarnya. Dia hanya sebagai pewaris amanah lah, tapi tak pernah mengajar. So yang mengajar ni cikgu lah. Cikgu dan Tok Guru pun dah tak mengajar sekarang ni. Kalau datang pun dia tolak kat cikgu juga. Tapi cikgu tak mengajar tahun 19 tu, cikgu mengajar 2-3 orang je. Bermula tahun tahun 90 lebih kot baru start masuk iklan dalam majalah Pendekar, Bela Diri. Iklan atas nama Silat Sabil. Bila atas nama Silat Sabil tak laku. Tak laku sebab apa? Sebab orang lah, kita dah ada silat lain. Kan kita punya ego, apa belajar silat lain? Berapa kena masuk Silat Sabil? Itu orang ngapain orang. So tak laku lah kalau panggil pun, kalau buat kursus pun kat hotel kadang seorang, 2 orang datang. Rugi sewa hotel daripada apa dapat kan. Duit 300 pun bukan cikgu punya pun. Cikgu akan serah pada Tok Guru. Cikgu akan dapat sikit untuk pengurusannya. Sebab tu kata kalau pergi utara ke, pergi Kelantan, tak ramai, tak berbaloi. Sebab duit tu akan bagi pada Tok Guru. Cikgu akan dapat pengurusannya. Jadi saya tak cukup. Itulah kita. Cikgu beri style senang je. Cikgu tak akan bermati-matian, tak akan berhabisan untuk silat. Tak ada. Kita tak butuhkan silat. Maksud dia kalau kita buat ikut suka kita je. Jangan menyusahkan kita untuk nak kembangkan silat.
Itu cikgu prinsip. Cikgu tak nak susah. Dia cikgu kata buat kat lu star. Habis cerita. Kalau dia nak datang. Cikgu kata buat seremban. Cikgu pernah ditawarkan 2-3 ribu juga orang tawar cikgu. Okay? Orang kaya kan. Dia kata boleh tak tuan ajar saya dekat Melaka. Saya akan bayar perjalanan, apa semakan, apa dia tanggung semualah. Kan? Dia nak suruh cikgu ajar kat rumah dia kat Melaka. Cikgu kata masalah bukan duit. Saya bukan nak ambil duit. Masalah adalah keberkatan dan adab. Kalau saya kata kat Seremban. Kata kat Tuk Intan. Saya tak akan pergi rumah orang untuk mengajar. Itu saya cikgu. Kau nak, kau datang. Saya tak akan pergi rumah. Tu dia kisah dia. Kalau saya kata kat Melaka, saya buat Melaka, buatlah, datanglah. Tu adab. Sebab guru tak akan jumpa murid. Tapi bila guru tetapkan tempat, murid datang jumpa guru. Itulah sepatutnya. Kan kalau ikut logik akalnya, nak belajar tak Tuk Intan lah, habis cerita. Kan senang kan. Tu adab guru betul. Tapi kita pun nak senangkan orang, kita buatlah. Mana give nanti lah, kita pergi, macam cikgu pergi Kelang. Siapa ada kat Kelang, belajar kat Kelang. Kalau pergi utara, ni pun nak pergi Kelantan kan. Tu pergi sebab ada hal keluarga. So pergi, ada masa lapang, cikgu lapangkan masa untuk siapa nak free, belajar. Kalau cikgu pergi Johor, lapangkan masa juga. Paksa lapangkan masa, siapa nak belajar, datang. Tak nak sudah. Kalau nak pergi semata-mata sabil, cari 10 orang. Cukup, bayar, cukup pergi. Dia dah rugi lah kan, buang masa apa. Okay, kerana walaupun dah bersara, banyak kerja, banyak program sebenarnya. Okay, tu kisah ni. So bila dia dah dapat kebenaran pada tok guru dia pun kembanglah silat ni. Okay, dia pergi mana-mana pun dia seorang, dia tak ada orang kanan, tak ada orang kiri. Tok guru ni, dia pergi mengajar walaupun pergi Sabah, Sarawak, kan, pergi Brunei, dia pergi seorang je. Tak ada macam kita banyakkan tok guru silat kalau pergi ada 1 kereta, 2 kereta, ada pengikut, ada bodyguard, tak ada, dia seorang je. Kalau yang menghadap dia tu, contoh dia pergi kat Sabah, 50 orang menghadap dia. Okay? Tok guru silat apa semua, siap pakai kebatinan, siap tunjuk skill. Cantas tangan macam ni kat pokok pisang, putus. Kan? Dia punya skill hebat, dia punya kebatinan. Tok guru kata apa? Pokok boleh lah pakcik, orang belum tentu lagi. Kan? Macam-macam lah. Yang nak tahu rumah dia 2 bas pun ada kan. Macam masa tu memang lah, orang macam heran kan. Silat tamat 3 jam, ya betul. Ada ke silat tamat 3 jam? Ini mesti confirm main angin ke, santau ke, ataupun main dampingan ke kan. So orang nak tahu lah, belajar lah. Dia belajar baru tahu, oh betul rupanya. Ya, tak tipu kan. Apa nak tipu orang. Itulah kisah perjalanan tu. Sampailah last sekali dia buat iklan dalam surat khabar, ingat tahun 80-an. Last sekali lah, aku tak ada lah. Lepas tu Tok Guru mula slow. Dia bagi cikgu wakilkan dia. Cikgu pun start balik tahun 98 rasa pun start. Itu pun tak kukuh juga. Tahun 2018 baru cikgu start betul-betul dengan nama Bengkel Tempur Sabil. First buat dekat Puchong. Tukar nama. Rebranding semula. Bila pakai Bengkel Tempur Sabil, barulah orang siap lain nak masuk. So dia anggap benda ni adalah satu bengkel, satu seminar. Bukan belajar silat. Padahal dia masuk, lalas semua jadi murid sabil. Ada belajar kan? Itulah. Ketukar nama baru orang berlaku lah. Tidak pakai silat sabil, orang tak laku. Orang tak nak. Orang tak nak apa konsep lain. Kan? Mungkin Tok Guru tak bagi silat lain kan. So tukar nama bengkel Tempur Sabil. Sampai hari ni. Itulah kisah perjalanan cikgu punya mengembangkan silat sabil ni di Malaysia. Sebab masih terhad lah. Tempat biasa buat dekat Teluk Intan. Yang pasti Teluk Intan rumah cikgu. Dan di Kelang, di Akademi Al-Shifa. Itu yang tempat yang biasa kita buat. Yang satu lagi di Senawang. Kalau balik Seremban, cikgu buat kat Senawang. Rumah cikgu juga. Tempat lain tu atas permintaan. Cukup orang, cikgu pergi. Tak cukup, datanglah ke Teluk Intan ataupun datanglah ke Kelang. Okay? Itulah kisahnya. Kalau Teluk Intan, insyaAllah rumah cikgu ada tempat tidur lah. Kan? Kalau kat Kelang, duduk dekat akademi tu sama cikgu tidur sekali. Itu ya. Kan tak tidur hotel kan. Apa nak bazir duit. Datang, tidur. Dalam dia sembang lagi. Okey, itu kisahnya. Apa ada soalan tanya? Silakan. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanya jugalah sebab fresh juga tak ada kat Kedah. Cikgu, apa cabaran paling besar lah setakat cikgu mengembangkan Tempur Sabil ni? Setakat ni alhamdulillah. Mungkin. Kalau ada cabar pun tak ramai lah 3 orang cabar macam tu ya. Tak ada lah ni. Setakat ni alhamdulillah lah. Tak ada macam Tok Guru lah.
Ustaz tadi tu nak tanya juga background Tok Guru Nur Zaman punya persilatan lah. Tapi cikgu dah cerita dah pasal cekak Minangkabau tu. Ya, ya. Macam saya reserve lah soalan saya tu. Okay. Itulah takat ni adalah cabar dalam gelanggang. Kadang dia ada tapi tak ramai lah, 2-3 orang je. InsyaAllah lah. Boleh lah takat ni tak ada masalah lah. Tapi tak tahu sangat lain, tak tahu kot sangat santau ke apa kan, ada juga kena kan. Tapi tak tahu lah mana kes mana kan. Kes sebab sabit ke, sebab gayung ke, sebab orang dengki tak tahulah. Tapi kita serah kat Allah lah. Itu je. Takat ni alhamdulillah lah, tak ada apa. Tapi sekarang ni pun orang kita pun tak macam dulu kan. Kalau dulu kalau buka gelanggang memang kena cabar. Sekarang ni orang dah open minded sikit. Kan. Open minded sikit lah. Tak ada nak cabar-cabar macam dulu kan. Tapi mana kalau orang cabar, macam mana kan. Nak terima je lah. Kita nak kembang tu, nak suruh kita buktikan. Terserah ke Allah lah. Sebab dia yakin. Kalau Allah yang ajar, Allah yang bagi ilmu ni, maka ilmu ni insyaAllah the best dan dia akan jaga kita. Yang syarat kita jangan sombong, jangan takbur, jangan bongkak. Dan ada penyerahan. InsyaAllah. Itu je. Yang lain? Lagi cikgu tanya. Ya. Macam kan cikgu P pun ada buat bengkel pisau, kerambit, satu kumpulan gayung apa tu. Adakah benda tu dia berasing eksklusif dengan pelajaran dia ataupun ada cikgu termasuk juga sikit-sikit konsep daripada sabil tu sendiri masuk? Ya, ada sikit konsep sabil kita masukkan. Macam contoh gayung kan. Bila gayung cikgu sabilkan gayung, dia akan jadi laju. Tapi kita tak ajar direct lah. Kita ambil konsepnya. Itu je. Kita ni. Sebab tu cikgu main gayung, tengok cikgu main laju. Orang kata lah. Tapi cikgu pakai konsep sabil. Cuma masih gayung. Konsep dia ambil. Tu je. Kalau pakai sabil sepenuh lagi laju semuanya. Tapi kita tak tunjuk lah. Tapi orang tak nampak sebab orang nampak macam gayung lah. Tu ya, cuma konsep tu kita gunakan. Okey, baca cikgu. Okay. Dia kan ada bayar sabil, tak bayar lain, tak bayar sebenarnya. Tapi orang kata kalau nak menambah nilai ilmu kita, nak mempelbagaikan, elok ikut lain kan. Kalau kita betul-betul konsep sabil dah okey dah sebenarnya. Tapi kadang orang suka nak tambah ilmu kan, nak mempelbagaikan kemahiran dia, dan ada yang masuk. Dan masuk sabil dia masuk juga pisau, kerambit. Biasanya yang masuk sabil pun diorang lah juga masuk pisau, kerambit, tongkat ni dan nak mempelbagaikan ilmu. Walaupun dah bayar silat lain pun kan. Biasa orang silat dah minat kan, dia masuk ni macam. Tak masuk pun tak apa, sabil pun dah okey sebenarnya. Ada orang yang tak ada basic, kita akan ajar juga. Walaupun sabil ni orang kata high level, tapi yang tak ada basic pun belajar. Kita akan ajar sikit bagi faham kan. Bagi dia betul faham, balik kena berlatih. Kalau tak faham juga, next class kita buat, join balik. Itu je. Bayar RM30 untuk makan semua, join balik. Ulang kaji lah. Tak ada masalah. Kan? Tapi kalau betul-betul dah faham sikit, mana dia pastikan sebelum keluar kelas, dia dah faham apa nak buat. Cuma masalah sekarang ni satu je. Buat tak buat kat rumah. Itu je. Kalau balik rumah tak buat, habis. Dia kalau boleh walaupun dia senang, balik rumah kena buat. Paling kurang pun seminggu pertama kena buat. Supaya ingat, kalau kita tak buat, kita takut terlupa. Terpaksa lah. Tapi aku sediakan video yang takut. Okay, kita ada grup Telegram. Kita ada 2 grup. Satu grup dalam WhatsApp, satu Telegram. WhatsApp ni untuk sembang-sembang lah. Telegram memang khas untuk video. So siapa yang terlupa, masuk grup Telegram, tengok video, ulang kaji, habis cerita. Tak faham, tanya. Itu kan, tak faham. Nanti kadang-kadang cikgu buat latihan khas untuk ulang kaji sabil saja kat Kelang. So datang tu semua orang sabil lah. Ulang kaji lah. Kan. Kadang-kadang diorang ulang kaji, masa cikgu buat bengkel. Dia tumpang lah. Tapi yang best bila ulang kaji sabil. Memang khas untuk sabil, kita ulang balik A to Z. Akhirnya kita akan sparring lah. Pakai alat, lawan. Tunjuk di mana yang sepatut kita nak buat. Supaya boleh apply benda tu. Supaya kalau dia kadang-kadang orang ni bila bayar silat, dia terikut silat lama dia. Kan, itu yang kadang nak kena ubah tu, pening kepala sikit. Nak kena tune otak tu kan. Dia terpakai silat lama tu. Gaya lama. Bila gaya lama, dia menyebabkan lewat. Bila pakai gaya lama tu, dia akan terlewat. Orang setengah saat, dia 1 saat. So bila 1 saat tu, lewat membayarkan diri kita. So kita terpaksa retune balik dia punya, supaya dia silat lain, sabil supaya dia tak keliru. Kadang senang aja orang tak ada silat daripada orang ada silat ni kadang. Kan? Degil dia pakai cara lama, nampak macam sama tapi tak sama. Tu kisah dia.
Okey, lain? Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam tu lah. Saya nak tanya berkenaan dengan ilmu usul ataupun ilmu hikmah cikgu beritahu tadi. Okey, Memang tak perlu buat amal ya? tak payah. Dia ilmu usul ni dia melibatkan minda sebenarnya. Kalau bahasa modernnya dia panggil apa? Subconscious mind. Ini kita ataupun bukan subconscious mind, self hypnosis. Kita baca hari kita. Kita program kita punya otak sendiri. Kita ilmu usul. Kalau ilmu hikmah ni kita baca ayat Quran yang ada kaitan dengan apa kita nak buat. Contohnya ayat Quran tentang pukul orang, hancur, dia punya dalaman akan hancur. So kita baca ayat, kita faham ayat tersebut, baca ada kaedah dia. Contohnya macam Rasulullah SAW kan. Rasulullah masa dia kena kepung dengan puak Quraisy tu, dia nak pindah, nak pergi ke Madinah, dia kena kepung. Siapa Rasulullah buat? Dia baca ayat Yasin. Kan, baca dia lempar. Itu ilmu hikmah. Rasulullah tak amal. Rasulullah tak amal ayat tu berterusan hari-hari. Tak ada. Dia faham, dia baca, tuk kun fayakun. Yang kita pula, biasanya kita beramal. Rasulullah tak amal. Rasulullah tahu ayat tu. Dia tahu ayat tu, dia baca, jadi. Itu baik hikmah. Tapi makan silat menggunakan amalan. Benda tu jadikan amalan. Okey, kena baca ayat ni satu hari 40 kali, sama 40 hari. Lepas tu aku ijazahkan kau dapat. Lepas tu nak pakai, ambil pasir baling, orang tak nampak. Itu kebatinan. Itu nak kena beza lah. Itu nak beza tu kena belajar ilmu usul lah. Kan? Ilmu usul, ilmu hikmah dengan ilmu usul diri, usul alam dan hikmah. Aku dapat differentiate benda tu. Okay? Cikgu cuba nak ngelak daripada mengajar ilmu-ilmu yang bersifat amalan. Sebab pertama, segi keikhlasan hati. Contoh, kalau beramal kerana benda lain, automatik dia jadi kebatinan. Tak ada pahala. Hanya dapat dunia. Contoh kita berkata, kita beramal Qulhuwallahu ahad kan 40 kali sehari selama 40 hari. Tapi Tok Guru cakap, kau buat amalan ni untuk kebal. Untuk dapatkan ilmu-ilmu khasyaf. Contohnya, kita beramal untuk benda tu. So, dapat ilmu tu saja. Tak ada pahala, tak ada apa. Dan ditakuti bila kita beramal, ada dampingan akan serta kita. Dampingan apa? Jin-jin Islam akan tumpang. Sebab diorang suka benda tu. Tak saya tengok surah Al-Kahfi. Ayat 108 ke? Okay, Allah beritahu dah. Tentang apa? Tentang manusia ni, dia rasa dia dah sempurna amal ibadatnya. Tapi Allah kata, dia tolak. Sebab apa? Beramal tidak ikhlas. Beramal kerana benda lain. So, tak semua orang akan ikhlas. Terutama bila Tok Guru kata, okey, kau kena baca ayat sekian dan sekian untuk dapat sekian dan sekian. So, kita beramal untuk sekian dan sekian. Untuk yang bukan Allah. Okay, dia tak boleh duniat. Kalau beramal kerana Allah, lain. Contohnya kalau Tok Guru, dalam Tok Guru pondok ataupun Guru musyik, Guru tarikat, dia bagi tak amalan. Okey, baca Qulhuwallah, baca selawat, baca zikir Allah. Satu hari 1000 kali. Untuk apa? Untuk bersihkan hati engkau. Untuk bersih hati kamu. Untuk bersih hati kita. Sebab apa? Bila bersih hati, kita akan dapat mudah untuk kenal Allah. So, kita buat. Kita buat untuk apa? Untuk bersih hati kita supaya kita kenal Allah. Untuk Allah lah tu. Tapi yang kita buat sekarang ni, untuk apa? Untuk dapatkan ilmu kebal, ilmu pelindung, ilmu sekian-sekian. Itu yang jadi amalan kebatinan. Dan sebab itulah kebanyakan guru silat yang dah tua-tua ni, diorang sedar, sebelum meninggal, diorang buang. Banyak guru silat yang akhirnya mereka buang ilmu-ilmu yang belajar. Ilmu-ilmu yang high level, ilmu yang dahsyat. Termasuklah nak cakap gayung sendiri. Okay, Cikgu Mia, Tok Guru ramai yang dia cakap, aku dah buang ni Noah. Ni aku dah buang. Sebab benda ni. Dia cakap kan, dia alami, dia tahulah. So, apa kita nak ikut jejak yang sama? Kalau Tok Guru semua cakap, benda tu dia dah buang sebab sekian dan sekian, kita nak beramal buat apa? Itu masalahnya. Itu yang masalah orang silat. Suka beramal untuk benda lain. Contohnya tengok satu game. Nabi Musa dia tak tahu pun apa yang akan berlaku bila tongkat tu dilemparkan. Dia tak tahu pun apa berlaku bila tongkat tu dipukul ke laut, apa berlaku. Tak tahu. Dia hanya buat Allah punya arahan. Bila buat baru dia tahu. Oh, terbelah lautan. Oh, jadi ular.
Kan Nabi Ibrahim tak tahu pun dia dibakar, dia tahu dia akan dibakar. Tapi dia tahu pun dia akan tak terbakar. Dia hanya serah pada Allah Ta'ala. Apa berlaku? Tuhan Allah. Tapi kita ni beramal, kita siap tahu dah. Aku baca ayat sekian beramal, ini aku akan kebal daripada segala senjata. Aku buat sekian, aku boleh hilang diri aku. Kita dah tahu dah apa akan berlaku dengan amalan tersebut. So bayangkanlah. Kat sini kan ada orang marah cikgu. Kan dia kata kau betul lah tu reality. Maknanya beramal bukan kerana Allah, ditolak. Dapat dunia lah. Dunia Allah bagi, komplit. Kebal memang kebal. Tapi akhirat Allah kata kosong. Rujuk balik Al-Kahfi 108-109. Tu ayat dia. Tengok balik. Allah kata kita rasa kita bagus, tapi rupanya kita sia-siakan kita punya hidup sebab kita buat tanpa niat yang ikhlas. Okey. Itu tentang ilmu usul. Memang tak beramal. Memang tak ada beramal. Dia kena faham tak ada teknik tertentu untuk jadikan dia kun fayakun. Itu je. Itu petua juga. Itu petua dipanggil petua untuk hikmah. So dalam tabir ni dia ada petua petua fizikal, petua hikmah dan usul. Okey, ada lain soalan nak tanya? Tu je lah. Dah itulah kisahnya tentang silat sabir. Sebab tu dia boleh tamat paling cepat cikgu ajar 2 jam. Orang yang ada basic kalau personal coaching 2 jam settle. Ada berapa orang? Ada banyak lah. Dia 4-5 orang juga yang personal coaching cikgu tamat. Perempuan pun yang tak tahu silat pun 4 jam settle juga. Personal coaching atau mak cikgu juga ajar 4 jam. Pukul 8-12 settle. Okay. Tu je insyaAllah. Benda tu senang. Okay. Benda tu senang. Lepas tu berlatih pun senang. Berlatih pun paling malas pun 1 hari 5 minit. Kalau tak ada tempat latih silat, paling-paling cokia orang kata dalam tandas. Dalam bilik air. Sambil mandi berlatihlah silat tu. Berlatihlah dia menggerakkan tu. Sampai tahap tu. Itu dah paling malas tu. Kan 5 minit dalam bilik air tu. Sambil mandi sambil bersilat. Itu paling malas. Tapi insyaAllah pun boleh juga. Kalau kita boleh lapangkan masa kita. Berlatih 1 hari 5 minit. Tiba-tiba ada minggu tu berlatih setengah jam ke ulang kaji betul-betul kan. InsyaAllah lah. Nak cepat mahir. Berlatih selalu. So kita nak akan menguasai skill tersebut. Bukan hanya tahu. Tapi kita nak kuasai skill. Nak kuasai skill. Nak tak nak berlatih. Itu je. Okay, ada apa lagi sebelum kita berakhirkan kita punya sembang-sembang. Walaupun 3 orang tak apa. Nanti kita akan masuk dalam YouTube. Kita bagi link pada dalam grup lah. Boleh tengok lah siapa yang mungkin diorang ada hal lain kan. Malam kan. Biasalah. Kita boleh tengok lah apa yang kita bincang hari ni. Tak ada apa lagi Tunggu Kedah atau Perlis pula cikgu. Tunggulah. Cikgu mungkin insyaAllah pergi Langkawi bulan 8 ni. Akhir bulan 8. So mungkin boleh lah si Wan cuit macam cikgu. Mungkin malam ke kan. Kita buat speed lah. Wan ada silat kan. Boleh speednya 3 jam settle. Okay, minggu ni balik Seremban. Siapa yang kat Seremban boleh kat Seremban. Itu kat Johor. Kalau nak pergi sampai tempat Kedah tu. Nak kumpul. Nak cek 5 orang pun tak tahulah aku. Macam mana kan. Kalau ada lah. Tak ada. Datanglah Tul Intan. Tu je. Senang cerita kan. Cikgu tak nak menyusahkan adik cikgu untuk ni. Nah, itu cikgu punya style. Cikgu takkan bersusah payah untuk benda ni. Sebab adab guru itulah nak datang. Datang kumpul guru. Kalau dia tak akan katakan Perlis, datang kat Perlis. Kalau dekat Kedah, Pening, datanglah. Itu mana murid tetap jumpa guru juga. Guru hanya tetapkan tempatnya. Jangan sampai guru nak pergi jumpa murid kan, belajar personal tu mengarutlah kata. Tak ada kekatan. Okey, insyaAllah. Jumpa insyaAllah Allah pemudahkan usaha. Ada niat tu. Ada niat. InsyaAllah Allah pemudahkan niat tu untuk capai apa yang patutnya. Kalau ada hak kita, insyaAllah itu je. Cikgu senang. Yang datang masa kadang-kadang pergi Kedah pun, janji 5 orang. Dia bayar deposit dah. Tapi datang 3 orang. Layan je lah macam mana. Kan? Sebab cikgu rasa memang itu. Mana Allah dah takdirkan cikgu ke Kedah. Yang hanya belajar 3 orang. 3 orang lah. Macam mana kata tiba last minute dia dah bayar deposit tapi tak dapat datang lah emergency. Tak ada apa lah, mana dia bukan hak dia untuk belajar. Tu je. Kan? Kalau ada hak dia tak datang pun dia akan cari juga masa lain. Ataupun datang ke Tok Intan, ada yang datang Tok Intan, ada yang datang ke Kelang, daripada Pahang, daripada Kelantan datang. Nak belajar imbasan, datang. Tak apalah, kita layan. Okey, insyaAllah. Semoga Allah pemudahkan usaha kita. So, itu sajalah. So, kalau salah silap, minta maaf. Okay. Kalau ada apa nak tanya lagi, tanya dalam grup insyaAllah. So, kita sudah dengan
baca tasbih kifarah dan suratul as.